Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, saya Zulkifli Muhammad daripada Open University Kota Baru Learning Center. Okay, bagi memenuhi keperluan khusus untuk Bachelor of Medical and Health Science semester 5 tahun 2021 untuk khusus Clinical Practice Pre-Hospital Care. Saya akan menyampaikan kajian kes yang bertajuk pengurusan pesakit penjagaan prahospital dengan mangsa kemalangan mengalami kepatahan tulang tibia. Okay, ini flow chart carta alih untuk ambulance call respon lah. Okay, apabila menerima panggilan melalui talian hospital ataupun talian 999 atau walk-in, MACC akan yang terdiri daripada call taker iaitu pembantu perubatan, dan call dispenser pun sama juga, penolong perubatan akan ke tempat kejadian. Okay, kajian kes ini bertarikh pada 1 bulan 8 tahun 2021. Okay, enroll ni Ambulance Communication Center get call. Okay, pada pukul 8.57 pagi menerima panggilan TMA pembantu perubatan iaitu PPP yang bertugas pada shift pagi selaku call taker di Medical Emergency Coordinator Center MECC Hospital Unit 2 telah menerima satu panggilan kepada seorang pengadu yang ingin melaporkan terdapat satu kejadian kemalangan yang berlaku melibatkan kemalangan antara sebuah motosikal dengan sebuah kereta. Okey, ini adalah contoh perbualan yang diambil pada hari tersebut lah. Okey, pembantu perubatan yang bertugas sebagai call taker telah menerima panggilan daripada seorang lelaki yang menyatakan terdapat kemalangan yang berlaku di depan stesen minyak Petronas Jalan Bayan Kota Baru. Okay, call taker mengambil nama pesakit dan mengambil nama pengadu dan nombor telefon lah, untuk memudahkan apabila call dispenser sampai sana. Okay, call taker menanyakan berapa mangsa yang terlibat. Pengadu mengatakan seorang lelaki dewasa dan mangsa dalam keadaan sedar. Mangsa tidak tersepit, pernafasan normal, kecederaan dan perdaharan tidak ada. Tetapi mangsa mengadu sakit pada betis sebelah kiri. Tiada tumpahan minyak berlaku. Okay, call taker meminta pengadu jangan membuat anda kepada tempat kecederaan. Meminta pengadu menunggu di tempat kejadian di sebelah mangsa dan jangan menggerakkan mangsa ke tempat lain sehingga ambulans kecemasan sampai. Call taker akan meneruskan komunikasi dengan pemanggul untuk memberi pre-arrival attraction PAI, iaitu arahan khusus seperti bantuan pernafasan dan cardiopulmonary resuscitation CPR jika mangsa tiba-tiba tidak akan sedarkan diri. Okay, ini carta alih untuk responder lah. Okay, responder ni terdiri pada PPP, pembantu perawatan kesihatan dan pemandu ambulans. Okay, dispatch ambulans pada masa pukul 8.58 pagi lah. Setelah membuat trace panggilan, maklumat disalurkan kepada dispenser untuk mengaktifkan responder. PPP yang bertugas sebagai pasukan ambulans semacam menerima arahan untuk ke lokasi kejadian. Terdapat dua PPP, Encik Mazli dan Encik Zulkifli Muhammad, pembantu perawatan kesihatan Encik Wan Rukiman, pemandu Asrul. Okey, kelengkapan lah. Ambulans dibawa adalah ambulans grade B yang mempunyai kemudahan seperti dia dilengkapi dengan peralatan asas seperti vital sign monitor dengan pulse oximeter, spinal board, embolisasi kepala, musculoskeletal spin, traction, spleen, kit trauma, cartridge, pelvic bender dan scope stretcher serta amputation kit.
Pasukan ambulans kecemasan sebelum bertolak telah memakai kelapan seperti menutup mulut dan hidung, menutup muka, gaun dan sarung tangan untuk mengelakkan kemungkinan terkena atau percikan darah atau cecair pada barang mangsa dan mengelakkan daripada terhitung bahan kimia atau menghidup organisma lain yang menyebabkan penyakit seperti virus. Okay, kejadian ini berlaku masa pandemik COVID-19 lah. Okay. Okay, mobile to location. Masa pukul 9 pagi berlepas daripada hospital di Pontianak Zenak 2. Setelah ambulans sudah bersedia dan ahli pesakit membawa kelapan perlindungan peribadi, pasukan ambulans kecemasan bertolak ke tempat kejadian dengan segera ke lokasi kemalangan. Okay, arrive at location. Masa 9.05 minit pagi. Tiba di lokasi. Pasukan ambulans kecemasan telah sampai ke tempat kejadian di mana pada waktu pagi keadaan jalan raya berkenaan agak sibuk dengan lalu lintas. Ketika ambulans sampai ke tempat kejadian, terdapat ramai orang mati di tempat kejadian yang mengelilingi mangsa. PPP Cik Masri yang bertindak sebagai ketua pasukan memaklumkan kepada call taker untuk meminta bantuan sokongan daripada responden tambah, iaitu pihak polis untuk mengawal keadaan lalu lintas dan orang ramai yang berada di tempat kejadian. Okey, 3 minit kemudian polis sampai dan mengarahkan orang ramai berada daripada laluan lalu lintas lah, dan mengawal lalu lintas. Okey, pada pukul 9.08 pagi, pasukan ambulans kecemasan mula merawat pesakit lah. Setelah dipastikan bahawa tahap keselamatan tempat kejadian kemalangan dan mangsa telah selamat, PPP Cik Masri memaklumkan kepada call taker kejadian kemalangan berlaku di antara sebuah kereta dan sebuah motosikal lah. Terdapat seorang mangsa yang terjera dan tiada berlaku tumpahan minyak. PPP Cik Masri juga memaklumkan call taker tidak perlu bantuan sokongan ambulans tambahan di tempat kejadian. Okey, ini penilaian utama atau awal lah, primary survey menggunakan START, iaitu Simple, Triage and Rapid Treatment. Okay, yang pertama saluran pernafasan lah, airway. Bersih dan tiada berlaku sekatan menarik atau pendarahan. Mangsa juga dipakaikan sebagai kolok untuk menstabilkan leher, saluran pernafasan dan kepala bagi mengurangkan pergerakan serta mengelakkan kemungkinan berlakunya keadaan pada leher dan menyekat saluran pernafasan. Okay, pernafasan, breathing. Pernafasan normal dan dapat bernafas sendiri. Kadar oksigen dan darah adalah 99%. Pemberian oksigen tidak diperlukan. Kadar pernafasan adalah 18 per minit. Okay, C, peredaran, circulation. Tekanan darah adalah normal. Kadar normal iaitu 122 per 87. Kadar nadi karotik adalah normal, itu 80 per minit. Warna kulit pada atas merah dan pada hujung jari kaki pucat. Suhu badan 30 darjah Celsius. Kulit lembab dan pengisian semula adalah cepat, kurang daripada 3 saat. Tiada berlaku kejutan pendarahan, iaitu hypovolemic shock. Seterusnya, mangsa dimasukkan cecair normus lain melalui intravena untuk mengelakkan kehilangan darah akibat pendarahan, sama ada kepatahan terbuka atau tertutup. Okay, di kecacatan, disability. Pemeriksaan neurologikal asas. Tiada anak mata mengembang. Menilai status mental pesakit, iaitu tahap kesedaran dengan menggunakan AVPU. Itu alert, pesakit tidak pengsan dan sedar serta dapat memberitahu nama sendiri. Verbal stimuli, iaitu rangsangan percakapan. Pesakit mendengar arahan dan memberitahu dia hanya berseorangan. Penilaian stimulation, rangsangan kesakitan. Pesakit mengalami kesakitan pada bahagian tengah kaki sebelah kiri apabila disentuh. Responsif, tiada tindak balas, pesakit tidak mabuk atau khayal. Pemeriksaan neurologikal utama, pergerakan ekstremiti. Kebekakan dan sakit pada betis sebelah kiri, hilang fungsi anggota, kaki tidak dapat bergerak yang sempurna. Lebam pada tempat yang cedera, kecacatan kepada anggota, kaki bengkak. Kebas pada hujung jari kaki. Glasgow Coma Scale, GCS 15/15.
Itu mata 4, tindak balas percakapan 5 dan tindak balas motor 6. Tahap kesakitan adalah 8. Seterusnya mangsa dipangkalkan non-lead bolt spling pada betis sebelah kiri yang bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit, mengurangkan kehilangan darah, mengurangkan tekanan pada kulit, mengurangkan tekanan pada struktur neurovaskular, mengurangkan risiko embolisme lemak dan pergerakan supaya tidak bertambah teruk kecederaan pada tulang yang patah. Okey, mangsa kemalangan ini telah dikod terakhir sebagai kod kuning. PPP Encik masih memaklumkan kepada caretaker keadaan pesakit dan menilai warisan yang telah diambil. Setelah itu pesakit dibawa keluar dari tempat kemalangan dengan meletakkan di atas long spinal board dengan menggunakan teknik trauma low roll, iaitu 2 people roll main body dan dibawa masuk ke dalam ambulans. Pesakit setia untuk dibawa ke Hospital Raja Perak 2. Okey, ini carta alih untuk secondary survey. Okey, depart to location, itu transporting. Pada pukul 9.09 pagi, mangsa bertolak balik. Penilaian sekunder secondary survey boleh dibuat ketika mangsa berada dalam ambulans, mangsa bertolak balik ke hospital seperti pengambilan sejarah mangsa, sejarah perubatan, sejarah keluarga dan pemeriksaan fizikal menyeluruh. PPP Cik Masri selaku ketua pasukan ambulans kecemasan mengambil data mangsa pesakit seperti sejarah keluarga, sejarah perubatan yang diperlukan mengenai keadaan pesakit sebelum berlakunya kemalangan. Okey, nama pesakit, nama mangsa. Teo Winjian, alamatnya PT 47 Taman Sri Delima 16250 Waka Baru, Tumpak Kelantan. Jantina lelaki, umur 28, bangsa Cina, belum kahwin. Yes. Sejarah perubatan menggunakan Ampler, iaitu alergi, alahan tiada alahan ubat, medication, tidak pernah mengambil ubat terlarang, tidak pernah ambil dadah. Past medical history, itu sejarah penyakit lampau, tiada penyakit darah tinggi atau yang kencing manis. Last meal ialah makanan terakhir dia ni 2 jam yang lepas. Even surrounding injury atau environment, kejadian mengalami kejadian kecederaan atau persekitaran, tidak pernah mengalami kecederaan serius dan tidak pernah masuk ward sebelum ini. Sejarah keluarga, bapa mengidap penyakit darah tinggi, jantung, masih mengambil rawatan. Ibu mempunyai penyakit kencing manis dan mengambil rawatan. Tidak ada adik-beradik yang punya penyakit darah tinggi, kencing manis dan jantung. Okay, sementara ahli pasukan ambulans kecemasan PB melakukan pemeriksaan fizikal mangsa selama 2 minit dari kepala hingga kaki lah. Okay, head to toe lah. PPP juga menilai dengan melihat dan menggunakan tangan serta menyuruh mangsa untuk menggerakkan anggota badan untuk memeriksa kemungkinan terdapat kecederaan luar atau dalam lain. Hasil pemeriksaan fizikal mangsa didapati tiada kecederaan luaran atau dalaman pada seluruh bahagian kepala, leher, dada dan perut. Tiada kecederaan luaran dan dalaman pada bahagian belakang dan dari kepala hingga kaki. Bunyi pernafasan jantung adalah normal. Tahap kepatahan atau kecederaan, tahap kepatahan atau kecacatan dan luka terbuka pada anggota di kedua belah tangan tiada. Kepatahan pada kedua paha dan betis sebelah kanan. Mangsa tidak dapat menggerakkan kaki sebelah kiri dan terdapat kecacatan pada bahagian betis, iaitu pada tulang tibia. Semasa pesakit dalam perjalanan ke hospital, PPP Cik masih melaporkan keadaan pesakit semasa pesakit pada call taker di mana pesakit berada dalam keadaan stabil. Dilakukan pemeriksaan dan pemerhatian berterusan tanda-tanda penting seperti dengan darah, nadi dan pernafasan setiap 5 minit untuk memerhati kemungkinan berlakunya perubahan secara tiba-tiba. Okay, arrive at hospital. Masa 9.13 pagi, ambulans kecemasan telah tiba di hospital. Pasukan ambulans kecemasan membawa pesakit masuk ke zon kuning di Jabatan Kecemasan dan Trauma untuk dinilai oleh doktor. Patient unload. 9.15 pagi, pesakit dilihat oleh pakar buatan kecemasan dan pakar ortopedik dengan melakukan pemeriksaan lengkap ke atas pesakit untuk menilai lebih lanjut tahap kecederaan yang dialami oleh pesakit. Okay, time clear 9.16 pagi, ambulans dibersihkan dan di standby di unit angkut.
Okay, sekian, terima kasih atas pemerhatian anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, saya Zulkifli Muhammad daripada Open University Kota Baru Learning Center. Okay, bagi memenuhi keperluan khusus untuk Bachelor of Medical and Health Science semester 5 tahun 2021 untuk khusus Clinical Practice Pre-Hospital Care. Saya akan menyampaikan kajian kes yang bertajuk pengurusan pesakit penjagaan prahospital dengan mangsa kemalangan mengalami kepatahan tulang tibia. Okay, ini flow chart carta alih untuk ambulance call respon lah. Okay, apabila menerima panggilan melalui talian hospital ataupun talian 999 atau walk-in, MACC akan yang terdiri daripada call taker iaitu pembantu perubatan, dan call dispenser pun sama juga, penolong perubatan akan ke tempat kejadian. Okay, kajian kes ini bertarikh pada 1 bulan 8 tahun 2021. Okay, enroll ni Ambulance Communication Center Get Call. Okay, pada pukul 8.57 pagi menerima panggilan. Itu MA, pembantu perubatan iaitu PPP yang bertugas pada shift pagi selaku call taker di Medical Emergency Coordinator Center MECC Hospital Unit 2 telah menerima satu panggilan kepada seorang pengadu yang ingin melaporkan terdapat satu kejadian kemalangan yang berlaku melibatkan kemalangan antara sebuah motosikal dengan sebuah kereta. Okey, ini adalah contoh perbualan yang diambil pada hari tersebut lah. Okey, pembantu perubatan yang bertugas sebagai call taker telah menerima panggilan daripada seorang lelaki yang menyatakan terdapat kemalangan yang berlaku di depan stesen minyak Petronas Jalan Bayan Kota Baru. Okay, call taker mengambil nama pesakit dan mengambil nama pengadu dan nombor telefon lah, untuk memudahkan apabila call dispenser sampai sana. Okay, call taker menyatakan berapa mangsa yang terlibat. Pengadu mengatakan seorang lelaki dewasa dan mangsa dalam keadaan sedar. Mangsa tidak tersepit, pernafasan normal, kecederaan dan perdarahan tidak ada. Tetapi mangsa mengadu sakit pada betis sebelah kiri. Tiada tumpahan minyak berlaku. Okay, call taker meminta pengadu jangan membuat anda kepada tempat kecederaan. Meminta pengadu menunggu di tempat kejadian di sebelah mangsa dan jangan menggerakkan mangsa ke tempat lain sehingga ambulans kecemasan sampai. Call taker akan meneruskan komunikasi dengan pemanggul untuk memberi pre-arrival instruction PAI, iaitu arahan khusus seperti bantuan pernafasan dan cardiopulmonary resuscitation CPR jika mangsa tiba-tiba tidak akan sedarkan diri. Okay, ini carta alih untuk responder lah. Okay, responder ni pun terdiri pada PPP, pembantu perawatan kesihatan dan pemandu ambulans. Okay, dispatch ambulans pada masa pukul 8.58 pagi lah. Setelah membuat trace panggilan, maklumat disalurkan kepada dispenser untuk mengaktifkan responden. PBP yang bertugas sebagai pasukan ambulans semasa menerima arahan untuk ke lokasi kejadian. Terdapat dua PPP, Encik Mazli dan Encik Zulkifli Muhammad, pembantu perawatan kesihatan Encik Wan Rukiman, pemandu Asrul. Okey, kelengkapan lah. Ambulans dibawa adalah ambulans grade B yang mempunyai kemudahan seperti dia dilengkapi dengan peralatan asas seperti vital sign monitor dengan pulse oximeter, spinal board, embolisasi kepala, musculoskeletal spine, traction, spleen, kit trauma, cartridge,
fabric bender dan scope structure serta amputation kit. Pasukan ambulans kecemasan sebelum bertolak telah memakai kelakban seperti menutup mulut dan hidung, menutup muka, gaun dan sarung tangan untuk mengelakkan kemungkinan terkena atau percikan darah atau cecair pada barang mangsa dan mengelakkan daripada terhitung bahan kimia atau menghidup organisma lain yang menyebabkan penyakit seperti virus. Okay, kejadian ini berlaku masa pandemik COVID-19 lah. Okay. Okay, mobile to location. Masa pukul 9 pagi berlepas daripada hospital di Pontianak Zenak 2. Setelah ambulans sudah bersedia dan ahli pesakit membawa kelakpan perlindungan peribadi, pasukan ambulans kecemasan bertolak ke tempat kejadian dengan segera ke lokasi kemalangan. Okay, arrive at location. Masa 9.05 pagi. Tiba di lokasi. Pasukan ambulans kecemasan telah sampai ke tempat kejadian di mana pada waktu pagi keadaan jalan raya berkenaan agak sibuk dengan lalu lintas. Ketika ambulans sampai ke tempat kejadian terdapat ramai orang mati di tempat kejadian yang mengelilingi mangsa. PPP Cik Masri yang bertindak sebagai ketua pasukan memaklumkan kepada call taker untuk meminta bantuan sokongan daripada responden utama iaitu pihak polis untuk mengawal keadaan lalu lintas dan orang ramai yang berada di tempat kejadian. Okey, 3 minit kemudian polis sampai dan mengarahkan orang ramai berada daripada laluan lalu lintas lah. Dan mengawal lalu lintas. Okey, pada pukul 9.08 pagi, pasukan ambulans kecemasan mula merawat pesakit lah. Setelah dipastikan bahawa tahap keselamatan tempat kejadian kemalangan dan mangsa telah selamat, PPP Cik masih memaklumkan kepada call taker kejadian kemalangan berlaku di antara sebuah kereta dan sebuah motosikal lah. Terdapat seorang mangsa yang terjera dan tiada berlaku tumpahan minyak. PPP Cik masih juga memaklumkan call taker tidak perlu bantuan sokongan ambulans tambahan di tempat kejadian. Okey, ini penilaian utama atau awal lah, primary survey menggunakan START iaitu Simple, Triage and Rapid Treatment. Okey, yang pertama saluran pernafasan lah, airway. Bersih dan tiada berlaku sekatan menarik atau pendarahan. Mangsa juga dipakaikan sebagai kolak untuk menstabilkan leher, saluran pernafasan dan kepala bagi mengurangkan pergerakan serta mengelakkan kemungkinan berlakunya keadaan pada leher dan menyekat saluran pernafasan. Okey, pernafasan, breathing. Pernafasan normal dan dapat bernafas sendiri. Kadar oksigen dan darah adalah 99%. Pemberian oksigen tidak diperlukan. Kadar pernafasan adalah 18 per minit. Okay, C. Peredaran, circulation, tekanan darah adalah normal, kadar normal iaitu 122 per 87. Kadar nadi karotid adalah normal iaitu 80 per minit. Warna kulit pada atas merah dan pada hujung jari kaki pucat. Suhu badan 30 darjah Celsius. Kulit lembab dan pengisian semula apabila adalah cepat kurang daripada 3 saat. Tiada berlaku kejutan pendarahan iaitu hypovolemic shock. Seterusnya, mangsa dimasukkan cecair normoslamin melalui intravena untuk mengelakkan kehilangan darah akibat pendarahan sama ada kepatahan terbuka atau tertutup. Okay, di kecacatan, disability. Pemeriksaan neurological asas. Tiada anak mata mengembang. Menilai status mental pesakit iaitu tahap kesedaran dengan menggunakan ABPU. Itu alert, pesakit tidak pengsan dan sedar serta dapat memberitahu nama sendiri. Verbal stimuli iaitu rangsangan percakapan. Pesakit mendengar arahan dan memberitahu dia hanya berseorangan. Penilaian stimulation, rangsangan kesakitan. Pesakit mengalami kesakitan pada bahagian tengah kaki sebelah kiri apabila disentuh. Responsif, tiada tindak balas, pesakit tidak mabuk atau khayal. Pemeriksaan neurologikal utama, pergerakan ekstremiti. Kebekakan dan sakit pada betis sebelah kiri, hilang fungsi anggota, kaki tidak dapat bergerak yang sempurna. Lebam pada tempat yang cedera, kecacatan kepada anggota, kaki bengkak. Kebas pada hujung jari kaki.
Glasgow Common Scale GCS 15/15. Itu mata 4, tindak balas percakapan 5 dan tindak balas motor 6. Tahap kesakitan adalah 8. Seterusnya mangsa dipangkalkan non-lead board spleen pada betis sebelah kiri yang bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit, mengurangkan kehilangan darah, mengurangkan tekanan pada kulit, mengurangkan tekanan pada struktur neurovaskular, mengurangkan risiko embolisme lemak dan pergerakan supaya tidak bertambah teruk kecederaan pada tulang yang patah. Okey, mangsa kemalangan ini telah dikod terakhir sebagai kod kuning lah. PPP Encik masih memaklumkan kepada caretaker keadaan pesakit dan menilai warisan yang telah diambil. Setelah itu pesakit dibawa keluar dari tempat kemalangan dengan meletakkan di atas long spinal board dengan menggunakan teknik trauma low roll, iaitu two people roll main body dan dibawa masuk ke dalam ambulans. Pesakit setia untuk dibawa ke hospital Raja Perak 2. Okey, ini carta alih untuk secondary survey. Okey, depart to location, itu transporting pada pukul 9:09 pagi, masa bertolak balik. Penilaian sekunder secondary survey boleh dibuat ketika mangsa berada dalam ambulans, masa bertolak balik ke hospital seperti pengambilan sejarah mangsa, sejarah perubatan, sejarah keluarga dan pemeriksaan fizikal menyeluruh. PPP Cik Masri selaku ketua pasukan ambulans kecemasan mengambil data mangsa pesakit seperti sejarah keluarga, sejarah perubatan yang diperlukan mengenai keadaan pesakit sebelum berlakunya kemalangan. Okey, nama pesakit, nama mangsa. Teo Winjian, alamatnya PT 47 Taman Sri Delima 16250 Waka Baru, Tumpak Kelantan. Jantina lelaki, umur 28, bangsa Cina, belum kahwin. Yes. Sejarah perubatan menggunakan Ampler, iaitu alergi, alahan tiada alahan ubat, medication, tidak pernah mengambil ubat terlarang, tidak pernah ambil dadah. Past medical history, itu sejarah penyakit lampau, tiada penyakit darah tinggi atau yang kencing manis. Last meal ialah makanan terakhir dia ni 2 jam yang lepas. Even surrounding injury atau environment, kejadian mengalami kejadian kecederaan atau persekitaran, tidak pernah mengalami kecederaan serius dan tidak pernah masuk ward sebelum ini. Sejarah keluarga, bapa mengidap penyakit darah tinggi, jantung, masih mengambil rawatan. Ibu mempunyai penyakit kencing manis dan mengambil rawatan. Tidak ada adik-beradik yang punya penyakit darah tinggi, kencing manis dan jantung. Okay, sementara ahli pasukan ambulans kecemasan PB melakukan pemeriksaan fizikal mangsa selama 2 minit dari kepala hingga kaki lah. Okay, head to toe lah. PPP juga menilai dengan melihat dan menggunakan tangan serta menyuruh mangsa untuk menggerakkan anggota badan untuk memeriksa kemungkinan terdapat kecederaan luar atau dalam lain. Hasil pemeriksaan fizikal mangsa didapati tiada kecederaan luaran atau dalaman pada seluruh bahagian kepala, leher, dada dan perut. Tiada kecederaan luaran dan dalaman pada bahagian belakang dan dari kepala hingga kaki. Bunyi pernafasan jantung adalah normal. Tahap kepatahan atau kecederaan, tahap kepatahan atau kecacatan dan luka terbuka pada anggota di kedua belah tangan, tiada. Kepatahan pada kedua paha dan betis sebelah kanan. Mangsa tidak dapat menggerakkan kaki sebelah kiri dan terdapat kecacatan pada bahagian betis, iaitu pada tulang tibia. Semasa pesakit dalam perjalanan ke hospital, PPP Cik masih melaporkan keadaan pesakit semasa pesakit pada call taker di mana pesakit berada dalam keadaan stabil. Dilakukan pemeriksaan dan pemerhatian berterusan, tanda-tanda penting seperti dengan darah, nadi dan pernafasan setiap 5 minit untuk memerhati kemungkinan berlakunya perubahan secara tiba-tiba. Okay, arrive at hospital. Masa 9.13 pagi, ambulans kecemasan telah tiba di hospital. Pasukan ambulans kecemasan membawa pesakit masuk ke zon kuning di Jabatan Kecemasan dan Trauma untuk dinilai oleh doktor. Patient unload. 9.15 pagi, pesakit dilihat oleh pakar buatan kecemasan dan pakar ortopedik dengan melakukan pemeriksaan lengkap ke atas pesakit untuk menilai lebih lanjut tahap kecederaan yang dialami oleh pesakit.
Okay, time clear 9.16 pagi. Ambulans dibersihkan dan di standby di unit angkut. Okay, sekian, terima kasih atas pemerhatian anda.